Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar semua? Alhamdulillah pada pagi ini kita saja-saja sembang-sembang berkongsi berkenaan dengan ilmu hadis. Semalam ada satu post yang dikeluarkan daripada satu page dan mula beberapa orang netizen bertanya kepada saya, isu ni mungkin video ni merupakan video yang lama tapi dia muncul kembali, dan dalam kuliah semalam pun ada yang bertanya pada saya dan saya jawab, cuma video tersebut dia macam sangkut-sangkut sikit, mungkin kerana ada isu berkaitan dengan internet. Baik, sebelum saya mula, saya ingin sebutkan kepada kita semua bahawasanya isu ni adalah isu akademik, isu hadis, yang mana tidak ada kaitan sama ada pada saya ataupun pada sesiapa sahaja, melainkan apabila menukilkan sesebuah riwayat ataupun membaca sesuatu kenyataan yang ada kaitan dengan riwayat hadis, maka jika ada kesalahan maka perlulah diperbetulkan. Ya, ini bukan sesi untuk mengumpat ataupun sebagainya, tetapi ia adalah isu untuk kita memelihara ilmu hadis itu sendiri. Jadi isu ni merupakan isu yang menjadi bidang tumpuan saya, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang marah, mungkin ada yang tak selesa daripada pagi tadi bila saya buat post berkenaan dengan isu ni, kerana ramai sebenarnya yang inbox. Jadi saya nak jawab satu-satu tu problem. Semalam pun ada orang tanya dalam kuliah, tapi video tu corrupted, supaya tak kita boleh cut aja video tu dan kita letakkan di Facebook untuk jawapan. Tapi oleh kerana video tu dia sangkut-sangkut disebabkan line internet yang tak okey, jadi saya fikir elok jugalah kita buat live pada pagi ni sambil-sambil kita belajar ilmu hadis. Baik, sebelum kita mula berkenaan dengan perincian terhadap ilmu ni, saya sebenarnya tak ada masalah pun dengan sesiapa yang masuk live ni untuk mengutuk, untuk menghina, untuk mencaci. Saya tak ada masalah, kerana itu bukan tumpuan saya untuk menjawab cacian dan makian tersebut. Tetapi apabila kita berbicara tentang hadis, kita perlu pilih salah satu daripada dua. Yang pertama, adakah kita nak membela hadis Nabi SAW dan nama Nabi? Yang kedua, adakah kita memilih untuk memejamkan mata berkenaan dengan isu hadis dan kita ingin membela tokoh kita? Jadi kita ada dua pilihan. Nak bela tokoh kita dan memejamkan mata berkenaan dengan kepentingan ilmu hadis, ataupun kita nak dengar sekejap penjelasan berkenaan dengan status hadis ni dan kita anggap bahawasanya tokoh yang kita suka, tokoh yang kita sayang itu mungkin tersilap dan kita mengharapkan agar beliau menarik semula. Video ni muncul, dalam video tu disebutkan tentang arash bergegar apabila hadis Nabi, arash bergegar apabila berlakunya perceraian, ataupun cerai menyebabkan arash boleh bergegar. Kalau kita tengok dalam print screen yang saya dapat tu, memang disebutkan berkenaan dengan cerai dan kaitannya tentang arash yang bergegar. Okey. Dalam video tersebut, Ustaz Azhar Idrus ni, Al-Fadil Ustaz Azhar Idrus ni, dia tak mention lah berkenaan dengan hadis, dia tak nukilkan hadis. Tapi dia sebut dalam kes talak arash akan bergegar. Jadi ada tak sumber kepada kenyataan tersebut? Kerana arash bergegar ni adalah benda gaib. Sesuatu yang kita tak nampak. Arash kita tak pernah tengok. Bergegar ataupun tidak arash, kita pun tak tahu, melainkan dengan bimbingan wahyu. Dan pasal apa dia bergegar pun perlu kepada bimbingan wahyu. Baik. Jadi apabila kita buat semakan, betul ke ada riwayat hadis yang menyebutkan perceraian menyebabkan arash bergegar? Bila kita semak-semak, sebenarnya ada. Ada riwayat hadis Nabi SAW memang disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Kan? Tetapi seperti mana yang orang belajar hadis tahu, orang yang belajar hadis dia tahu benda ni. Kewujudan sesebuah riwayat dalam kitab hadis
tidaklah semestinya memungkinkan hadis itu boleh diterima. Ia perlu semakan. Ia perlu kepada semakan, melihat kepada sanad-sanad. Dan inilah yang saya perjuangkan dan ustaz-ustaz yang dalam bidang hadis perjuangkan, iaitu apabila nak menukilkan sesebuah hadis, pastikan kita semak dulu statusnya. Ya, kerana Al-Imam Al-Iraqi menyebutkan sesiapa yang nak menukilkan sesebuah hadis, maka dia perlu pastikan, dia perlu tahu statusnya supaya dia jelaskan kepada orang awam. Kalau dia tak jelaskan kepada orang awam dan dia tak tahu status hadis tu waktu dia menukilkan hadis tu, katalah hadis tu sahih sekalipun, dia tidak terlepas daripada kesalahan, kata Imam Al-Iraqi. Imam Iraqi menyebutkan kalau dia waktu dia nukil hadis tu dia tak tahu status. Lepas dia nukil baru dia check, oh rupanya sahih, alhamdulillah sahih. Tetap dia tidak terlepas daripada kesalahan. Sebab apa? Sebab waktu dia nukil tu dia telah langgar disiplin. Al-Imam Ibn Hibban menyebutkan dalam kitab sahihnya satu bab, bab ijab dukhulin nar, bab wajib masuk neraka bagi orang yang menyebarkan sesebuah hadis dalam keadaan dia tak tahu kesahihan hadis tersebut. Itu sebab tu hadis ni, ilmu hadis ni bahaya, ataupun nak menukilkan hadis ni satu benda yang bahaya. Kerana Nabi SAW menyebut dalam hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tunggulah tempatnya di neraka. Jadi isu yang saya nak bahas pada pagi ini adalah isu hadis semata-mata. Saya tidak menafikan sumbangan Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus dalam dakwah, dalam mengajak orang balik pada agama. Yang tu saya tak ada masalah. Bahkan saya bersyukur kerana ada orang semisal beliau yang mampu untuk menarik crowd. Tetapi dalam isu ni, ia adalah isu hadis yang kita sama-sama perlu berhati-hati dan kita perlu memilih untuk menjaga keaslian Nabi SAW berbanding menjaga nama ataupun reputasi seseorang tokoh. Jadi kalau saya sendiri terbukti menukilkan hadis palsu, tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam live ini, mohon untuk tegur saya. Kerana saya adalah manusia biasa yang tidak terlepas daripada kesalahan dan kesilapan. Itulah yang diajar oleh guru-guru kita, itulah yang diajar oleh agama. Kebenaran itu lebih utama untuk dipertahankan berbanding memilih untuk memejamkan mata berkaitan dengan isu hadis kerana nak membela seseorang tokoh. Okey, kita pergi kepada isu kita pada hari ini, iaitu betulkah ada riwayat yang menyebutkan ya um, bercerai ini menyebabkan arasy bergegar. Saya terimalah video tu. Video tu memang nampak jelas Ustaz Azhar Idrus sedang berceramah. Suara pun pada penilaian saya memang suara beliau. Tak tahulah kalau video tu video palsu, ada pula teknologi boleh buat berlakon seperti dia, deepfake dan sebagainya. Kalau ada, mohon lampirkan bukti pada saya. Kerana isunya bukan Azhar Idrus semata-mata, Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus semata-mata. Kerana isunya hadis ni. Kita nak bahas berkenaan dengan hadis ni. Okey. Saya kongsikan kepada tuan-tuan riwayat hadis ni berkaitan dengan hadis ni. Okey. Ini riwayat hadis tersebut, lafaznya ataupun sanadnya ni saya ambil daripada kitab Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal karya Ibnu Adi. Karya Ibnu Adi yang mana Ibn Adi dalam Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal meriwayatkan hadis ni daripada jalur Amru bin Jumaid. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, tolong ingat nama ni, Amru bin Jumaid. Daripada Juwaibir. Amru bin Jumaid meriwayatkan daripada Juwaibir, daripada Dhahhak, daripada Nazzal, daripada Ali, daripada Nabi SAW, yang mana Nabi SAW bersabda, tazawwaju wa la tutalliqu fa inna talaq yahtazzu minhu al-arash. Yang mana hadis ni daripada Amru bin Jumaid, dia mengambil riwayat ni daripada Juwaibir, daripada Dhahhak, daripada Nazzal, daripada Ali bin Abi Talib, daripada Nabi SAW. Nabi bersabda, tazawwaju, berkahwinlah, bernikahlah, wala tutalliqu, jangan kamu bercerai, fa inna talaq, kerana talaq yahtazzu minhul arash, kerana talaq ini akan menyebabkan arash tu bergegar kerana talaq. Okey, riwayat ni kata Ibn Adi sewaktu dia menukilkan hadis ni daripada Amru bin Jumaid. Okey, kita tengok apa komentar Ibn Adi. Ibn Adi kata, wali Amru bin Jumaid ahadith ghairu ma zakartu, riwayatuhu amman rawa laisa bimahfuzah wa ammatuha manakir
wa kana yuttaham biwad'iha. Pada jilid yang ke-6 muka surat 199 dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal menyebutkan wali Amr, bagi Amr bin Jumai ahadith, wali Amri ibni Jumai, bagi Amr bin Jumai ni ada hadis-hadis, ada riwayat-riwayat, ada hadis-hadis yang diriwayatkan selain daripada apa yang aku telah sebutkan. Sebab Ibn Adi ni dia bawa riwayat Amr bin Jumai ni beberapa hadis lah. Jadi dia kata hadis-hadis lain pun ada dia riwayatkan. Tetapi apa kata Ibn Adi? Riwayatuhu amman rawa laisa bimahfuzah. Riwayat yang dia riwayatkan daripada guru-gurunya tidaklah terpelihara. Wa ammatuha manakir. Kebanyakannya, banyak riwayat-riwayat dia tu manakir. Apa itu manakir? Riwayat-riwayat yang tidak dikenali. Wa kana yuttaham biwad'ih, dan dialah orang yang dituduh memalsukan hadis-hadis tersebut. Jadi kata Ibn Adi, Amr bin Jumai merupakan perawi yang bermasalah. Perawi yang dituduh sebagai pendusta. Okey. Kita pergi kepada kitab Tarikh Baghdad. Dalam kitab Tarikh Baghdad, ya, ada satu nukilan daripada Yahya bin Ma'in. Khatib Baghdadi membawa riwayat Abbas bin Muhammad, dia mengatakan, sekejap Abbas bin Muhammad saya bold kan, saya gelapkan, saya highlight kan. Abbas bin Muhammad mengatakan, saya mendengar Yahya bin Ma'in berkata, Amr bin Jumai sahibul A'mash wa sahibul Laith bin Abi Sulaim kana yuhaddits fil masjid wa kana kadzaban khabitha. Kata Yahya bin Ma'in, Yahya bin Ma'in ni sahabat seperguruan bersama dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia mengatakan, Yahya bin Ma'in kata, Amr bin Jumai yang merupakan sahib kepada A'mash, sahib kepada Laith bin Abi Sulaim. Ni perawi hadis juga. Dia dulu berceramah, membaca hadis di masjid. Wa kana kadzaban khabitha. Dia merupakan perawi yang kadzab dan perawi pendusta yang jijik. Ini kata Yahya bin Ma'in. Manakala Al-Imam An-Nasa'i ni, Al-Imam An-Nasa'i mengatakan Amr bin Jumai matrukul hadis, adalah perawi yang ditinggalkan hadisnya. Okey, itu yang dalam kitab Tarikh Baghdad. Manakala dalam kitab, ya, dalam kitab Zakhiratul Hufaz, Zakhiratul Hufaz yang ditulis oleh Abul Fadl Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi, dia bawakan riwayat ni, tazawwaju, menikahlah, jangan bercerai, kerana perceraian boleh menyebabkan arash bergegar. Ya, dibawakan sebahagian daripada sanad, dia kata wa amru matrukul hadis. Amr merupakan perawi yang ditinggalkan riwayatnya. Okey, itu berkenaan dengan kitab Zakhiratul Hufaz. Manakala Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab dia Al-Mawdu'at menghimpunkan hadis-hadis palsu, dia juga membawakan riwayat ni dengan sanad yang sama, iaitu Amr bin Jumai daripada Juwaibir. Hadis yang sama, dia sebut hadza hadisun la yasih. Hadis ini tidak sahih. Wa fihi afat. Padanya ada penyakit. Hadis ini ada penyakit. Dhahhak majruh. Dhahhak perawi yang dikritik. Juwaibir tidak ada nilai. Ni Juwaibir ni tidak ada nilai, dia kata. Nasa'i dan Daraqutni mengatakan Juwaibir dan Amru adalah perawi yang ditinggalkan. Ibn Adi mengatakan Amru dituduh berdusta. Manakala Al-Imam As-Saghani dalam kitab dia Mawdu'at mengatakan, membawakan riwayat ni dan dia senaraikan hadis ni dalam kitab yang menghimpunkan hadis palsu. Ya, manakala ada satu lagi kitab, nama dia Al-La'alil Masnu'ah fil Ahadithil Mawdu'ah, dia juga membawakan riwayat ni, menukilkan pandangan Ibnul Jauzi dan dia tidak membantah. Dia tidak membantah, maksudnya dia tidak ada apa-apa komentar tambahan. Begitu juga dalam kitab Tanzihus Syariah Ibn Arraq ataupun Ibn Iraq Al-Kinani juga membawakan riwayat ni dan dia tidak melakukan apa-apa bantahan. Dan Al-Imam Al-Fattani dalam kitab dia Tazkiratul Mawdu'at menyebutkan juga hadis ni dan dia menukilkan pandangan As-Saghani, mengatakan hadis ni merupakan hadis yang palsu. Dalam Faidul Qadir karya Al-Imam Abdul Rauf Al-Munawi, dia membawakan riwayat ni, kemudian dia mengatakan hadis ini, dia bawa pandangan Sakhawi. Sakhawi kata hadis ni dhaif, sanadnya dhaif. Kata Ibnul Jauzi bahkan ia palsu.
Ada beza ke pandangan Sakhawi dan juga ulama-ulama lain yang menilai hadis ni palsu? Bagi saya tidak ada percanggahan kerana hadis dhaif ni luas. Majoriti ulama memasukkan hadis palsu sebahagian ataupun salah satu daripada kategori hadis-hadis dhaif. Kerana hadis dhaif ni dipayung besar, dalamnya ada hadis palsu, ada hadis dhaif berat dan ada hadis dhaif ringan. Jadi Sakhawi, Al-Imam Sakhawi apabila menyebutkan sanad yang dhaif, dia memaksudkan hadisnya sanadnya ditolak lah. Dan ulama-ulama lain memperincikan dengan mengatakan hadis ini merupakan hadis palsu. Dalam kitab Al-Imam Syaukani, dalam kitab dia Fawaid Al-Majmu'ah, ya, menghimpunkan hadis-hadis palsu, Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadis Al-Mawdu'ah, dia juga membawakan riwayat ni dan dia mengatakan khatib meriwayatkannya daripada Ali, daripada Nabi SAW. Dalam sanadnya terdapat Amru bin Jumai, yang mana dia adalah orang yang meriwayatkan hadis-hadis palsu daripada perawi-perawi yang kuat. Maksudnya dialah yang bermasalah kerana dia menyandarkan hadis-hadis yang tidak benar tu kepada perawi-perawi yang okey. Mungkin ada di kalangan netizen yang kata, oh, ini geng-geng Wahabi lah ni. Kan belum apa-apa lagi dia dah label kita Wahabi kan. Dia kata geng-geng Wahabi lah ni yang suka untuk memalsukan hadis, sikit-sikit palsu, sikit-sikit palsu, sikit-sikit palsu. Tak apa. Kalau tuan-tuan nak tuduh kami Wahabi, walaupun kami tak pernah mengatakan kami Wahabi, ataupun mungkin ulama-ulama yang saya nukilkan itu tuan-tuan tak begitu percaya, saya ambil daripada kitab Al-Mudawi. Kitab Al-Mudawi ni ditulis oleh Al-Imam Al-Ghumari, Asy-Syaikh Al-Ghumari, Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Yang mana Al-Ghumari ni merupakan tokoh hadis daripada Morocco. Dan dia ni memang bukan Wahabi lah. Saya tak tahulah kalau siapa yang berani menuduh dia Wahabi ni. Ya? Tapi dia bukan Wahabi. Dia juga menulis dalam kitab Al-Mudawi mengkritik hadis-hadis dalam Jami' As-Saghir. Dia mengatakan, dia bawakan riwayat ni muka surat yang ke apa ni? Muka surat 269 ni, jilid yang ketiga kalau kat Maktabah Syamilah ni lah. Dia kata dia bawakan riwayat ni, dia bawakan riwayat ni pada nombor 1408, hadis yang sama. Lepas tu dia kata riwayat Ibn Adi daripada Ali, ya. Apa dia komen? Dia kata dia bawakan riwayat-riwayat lain, lalu dia kata semuanya daripada riwayat Amru bin Jumai. Ini Jumai ini mungkin silap ejaan. Daripada Juwaibir, daripada Dhahhak, daripada Nazzal, daripada Ali. Lalu dia kata wa Amru bin Jumai kazzab wadda'. Amru bin Jumai ini pendusta, pemalsu hadis, dan Juwaibir adalah perawi yang ditinggalkan riwayatnya, maka terlalu dhaif. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat sekalian, kat sini kita dapat lihat bahawasanya ramai di kalangan ulama yang menilai hadis ni sebagai hadis yang palsu. Kalau paling kuat pun, paling baik pun dia boleh pergi terlalu dhaif. Jadi sebab itu bagi saya elok jugalah kepada kita untuk tahu status hadis ni supaya kita dapat memberikan teguran kepada video berkenaan, supaya pemilik video berkenaan dapat memberikan penjelasan ataupun menarik semula pandangan beliau ataupun menarik semula nukilan beliau terhadap hadis ni supaya kita sama-sama dapat manfaat, iaitu menjaga hadis Nabi SAW. Mungkin ada yang kata, oh dia tak nukil hadis pun, dia tak kata itu hadis pun. Mu yang kata itu hadis. Contoh kan. Kita kata, saya sebut dah tadi, apa yang dinukilkan itu merupakan perkara gaib. Tak ada siapa dapat tahu Arash bergegar ke tidak bergegar, melainkan dengan panduan wahyu. Ada riwayat hadis dalam masalah ni, tetapi riwayat hadis itu tidak benar, dikritik oleh ramai ulama. Saya sebut tadi Ibnu Adi, saya sebut tadi daripada Syaukani, saya sebut tadi daripada As-Saghani, daripada Ibnul Jauzi, jadi banyak. Daripada Al-Ghumari sendiri menyebutkan perkara yang sama. Jadi kalau Ghumari ni, tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, dia ada sebut dalam kitab Al-Mudawi. Kemudian kalau kita buka dalam kitab Al-Mughir, sekejap ni saya bukakan kepada tuan-tuan kitab Al-Mughir untuk kita sama-sama tengok. Sekejap ya. Ni kitab Al-Mughir.
Tajuk dia Al-Mughir ala al-ahadithil mawdu'ah fil Jami' as-Saghir. Ini ditulis oleh Ahmad Al-Ghumari. Ha, ya, meninggal pada 1380 Hijrah. Ulama dah meninggal lah. Tapi dia tokoh hadis daripada Maghribi. Okey. Dalam kitab ni, pada muka surat 130, dia menghimpunkan hadis-hadis bermasalah dalam kitab Jami' As-Saghir karya Al-Imam Suyuti. Dalam hadis yang ke, sekejap saya cari kan. Ni. Hadis yang ke-130. Tazawwaju wa la tutalliqu. Menikah, jangan bercerai. Kerana bercerai boleh menyebabkan aras bergegar. Riwayat ni dia kata apa? Dia kata, padanya ada perawi bernama Juwaibir, dia adalah pendusta. Tapi ialah orang yang mengulas kitab ni, dia kritik lah, dia kata Juwaibir bukan pendusta, Juwaibir ni terlalu dhaif. Tapi yang dikatakan pendusta ataupun dituduh berdusta dan meriwayatkan hadis palsu ialah Amr bin Jumaih. Nombor satu bawah ni dia kata lam naqif ala man ramahu bil kadhib. Dia kata kami tidak menjumpai siapa yang menuduh Juwaibir sebagai pendusta. Tetapi yang dikatakan pendusta dan meriwayatkan hadis palsu ialah Amr bin Jumaih. Tapi nak sebut apa? Al-Ghumari di dalam kitab Al-Mughir ni juga menilai hadis ni sebagai hadis yang palsu. Dalam kitab Al-Mudawi juga dihukum hadis ni sebagai hadis yang palsu. Jadi sebab itu, bagi mereka yang ingin mencari kebenaran dalam isu ni, jelaslah pada kita bahawasanya ya, hadis tersebut merupakan hadis yang palsu. Jadi saya jawab ni secara terperinci. Mudah-mudahan bagi mereka yang ingin belajar, bagi mereka yang ingin membela hadis Nabi SAW, kita ambil perhatian dan kita sama-sama betulkan supaya kita dapat memelihara keaslian hadis Nabi SAW daripada disebarkan ataupun disandarkan nama Nabi itu kepada sesuatu yang tidak benar. Jadi mudah-mudahan ada manfaat. Saya mohon maaf kalau saya terkasar bahasa, kalau ada yang saya tersalah sebut, dan saya maafkanlah kepada semua yang ada yang maki hamun dan sebagainya. Ini saya tak ada masalah. Saya maafkan dan saya doakan agar kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.